Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, saya tertarik dengan kritikan daripada ahli parlimen daripada Kepong yang kritikan daripada Tok Guru Hadi Awang, di mana Tok Guru Hadi Awang menempelak. Dia berkata kononnya mempersalahkan, dia seolah-olah mempersalahkan pula media yang melaporkan, yang membongkarkan, yang memberikan berita tepat sahih berkenaan dengan pesalah-pesalah yang bergelar ustaz lah, yang bergelar macam-macam lah, yang bilang kata si Hadi Awang itu sengaja dibesar-besarkan, untuk memburukkan image Islam, dia kata. Okey, jadi apa yang menarik perhatian saya ialah jika media tidak melaporkan kejadian itu, habis siapa lagi yang mau laporkan? Takkan mau tunggu Tuan Guru, Tuan Ibrahim, Tuan Man pula yang buat laporan. Takkan pula mau tunggu siapa lagi, Sanusi mau buat laporan. Of course lah yang buat laporan itu media. Sama ada membesar-besarkan atau tidak, itu bergantung kepada persepsi si pembaca. Pada saya, tiada pun diperbesar-besarkan, cuma saja fakta yang dinyatakan itu tepat. Jadi bila fakta tepat, takkan dikurang-kurangkan pula. Itu komen daripada ahli parlimen Kepong itu, Lim Lip Eng kalau saya tidak salah nama MP itu. Kemudian persoalan yang kedua, kalau tiba-tiba pas jadi kerajaan selepas ini, kalau lah diorang jadi kerajaan, kenapa selepas ini apa saja kesalahan yang dibuat di sekolah-sekolah pondok kah, di tempat-tempat yang mengajar agama, kalau ada masalah, habis disembunyikanlah. Jangan diberitahu kepada umum kah? Itulah persoalan daripada MP Kepong ni. Yang itu saya setuju. Takkan pula disembunyi-sembunyikan. Takkan pula dikasih tapuk supaya jangan orang tahu. Berani buat, berani tanggung lah. Itu baru di dunia tau. Baru di dunia. Nanti tunggu selepas ini ada lagi hukuman di akhirat. Saya fikir orang yang bersekongkol, orang yang bersubahat, sama ada bersubahat membuat atau bersubahat menyimpan rahsia, itu sama dosanya agaknya lah. Siapa yang pandai agama tu boleh komen lah. Tapi rasa-rasanya apa yang dilakukan media itu betul. Jadi Tok Guru Hadi Awang, orang-orang pas, walaun sekalian, saya pikir begini, apa yang dilakukan oleh media itu betul, tiada pun diperbesar-besarkan. Dan kalau bukan media yang laporkan, siapa lagi yang mau laporkan? Takkan dibiarkan saja anak-anak kena lakukan banyak masalah di sekolah-sekolah yang bermasalah dan sebagainya kan. Jadi kalaulah ya mungkin kita tidak marah sebab itu bukan anak kita. Cuba kalau itu anak kita, anak yang kena macam-macam lah jenayah yang berlaku, mesti marah kan? Mesti marah. Okey, jadi pada hemat saya, Tok Guru Hadi Awang perlu berfikir dulu lebih mendalam sebelum memberikan komen yang sama ada bernas atau tidak bernas. Berikan komen itu, sebelum beri komen fikir dulu. Okey. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Teruskanlah wahai media-media semua untuk memberitakan kebenaran. Saya fikir memang tugas media memberitakan kebenaran. Okey. Kita jumpa lagi. Bye-bye.
Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Apa kabar hari ini? Selamat menyambut Tadau Tagaso Dekamatan untuk seluruh rakyat Sabah. Selamat menyambut Hari Gawai, selamat menyambut pesta menuai, pesta Kaamatan lah untuk seluruh negeri Sabah. Kita gembira hari ini dapat kumpul dengan keluarga, makan bersama kah, minum bersama kah, apa-apalah dibuat. Tapi ucapan syukur kepada Tuhan Yang Esa. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, UMNO sudah pun membuka pintu semula untuk para pemimpin-pemimpin lama dapatlah diberi peluang kedua untuk bersama semula dengan UMNO. Malangnya, malang sekali, nampaknya pemimpin-pemimpin UMNO yang sudah tawar hati, yang sudah dipecat, yang sudah digantung keahlian, semuanya seolah-olah tidak ada hati lagi lah untuk kembali kepada UMNO. Okey, jadi kalau begitu, orang-orang besar yang sudah dipecat ini, seperti Syahrir, seperti Khairi Jamaluddin, seperti Isam Jalil kah, pada pendapat saya, baguslah untuk mereka dapat menghidupkan semula karier politik mereka. Pada pendapat saya, Khairi Jamaluddin paling bagus masuk DAP. Khairi Jamaluddin pada pendapat saya masuk DAP terbaik untuk Khairi Jamaluddin. Janganlah resis sangat. Dalam DAP ramai juga orang Melayu, ramai juga orang Islam. Buktinya ada juga MP di DAP itu sebenarnya beragama Islam, bangsa Melayu. Jadi tidak payah kalau kita hilangkan perasaan sentimen sedikit resis dari fikiran kita. Saya fikir Khairi Jamaluddin paling sesuai di dalam DAP lah, ya, paling sesuai dalam DAP. Okey, kerana bagi saya Khairi Jamaluddin punya fikiran lebih sesuai di DAP. Kenapa ya? Sebab fikiran yang cukup educated punya pemikiran lah, pada hemat saya begitu. Bukanlah saya kata DAP ni educated, tidak juga ya. Memanglah semua ahli-ahli MP DAP ni memang semua educated betul. Semua bijak, semua yang kau lah semua dalam DAP. Jadi saya fikir Khairi Jamaluddin patut masuk DAP. Kalau dia tidak mau masuk DAP, masuk PKR. Ini dua saja yang saya rasa sesuai untuk Khairi Jamaluddin. Khairi Jamaluddin tak berapa nak sesuai dengan parti-parti yang lain. Hanya ada dua saja pada pendapat saya, iaitu DAP ataupun PKR. Tapi itu pendapat saya. Bagaimana pendapat anda? Anda fikir Khairi Jamaluddin sepatutnya masuk di mana? Saya fikir dia patut masuk DAP. Okey. Pilihan kedua PKR. Kerana apa dia patut masuk PKR? Kalau pilihan kedua, kerana di dalam PKR ada juga beberapa teman yang ada beberapa orang yang dia boleh jadikan teman dia dalam PKR. Contohnya dia ada Nurul Izzah yang memang hebat. Dia ada juga Rafizi Ramli yang pun hebat. Jadi fikiran Khairi Jamaluddin itu boleh blend di sana dengan baik. Okey, di DAP pun sama. Dengan mudah saya fikir Khairi Jamaluddin boleh blend together easily bersama dengan DAP ataupun dengan PKR. Kalau mau masuk UMNO semula, saya fikir tak payahlah. Tak payahlah masuk UMNO semula. Kerana belum tentu kalau dia masuk UMNO pun, belum tentu lagi dia boleh blend together dengan orang-orang yang sudah lama, sudah berkarat, sudah tua di dalam UMNO. Jadi untuk blend together sekali lagi itu agak susah. Sebab mesti masih ada lagi generasi-generasi penerus yang generasi-generasi lama yang masih lagi melekat di fikiran secara politikal. Khairi Jamaluddin ni tak sesuai lah, apalah, kuat lawan bos lah, apalah, macam begitulah. Untuk dia masuk di PAS langsung tak ngam. Saya fikir Khairi Jamaluddin langsung hendak ngam dengan PAS. Okey, tidak ada gaya untuk Khairi Jamaluddin boleh ngam dengan PAS.
Untuk bersatu pun saya rasa Khairi Jamaluddin tidak ngam juga, tidak ngam. Amanah pun tidak ngam. Di mana lagi? Muda lagi lain dah ngam. Muda lagi ndak ngam. Dia bukan muda sekarang, dia sudah tua. Jadi tua tidak ngam masuk muda. Jadi satu-satunya yang saya nampak dia paling ngam adalah DAP ataupun PKR, itu saja. Tapi itu pendapat saya lah. Dan akhirnya pilihan Khairi Jamaluddin mau pilih mana, terpulang pada dia lah. Dia mau balik kepada UMNO, terpulang. Kalau dia siap sedia untuk menghadapi badai gelora, ombak gadang, bukit bukau, batu bata di dalam UMNO, dipersilakan. Tapi kalau dia mau buat satu kehidupan baru, satu pengalaman baru, satu percubaan baru untuk dia dapat meneruskan karier dalam politiknya, siapa tahu di dalam DAP. Lagi pula, dulu ada orang besar di dalam DAP, dia kata, ditanya soalan, kalau Khairi Jamaluddin mau masuk DAP, kenapa? Kenapa Khairi Jamaluddin perlu masuk DAP? Woi, jawaban dia mudah tau. Jawaban dia memang kau punya, memang terbaik punya jawaban. Orang DAP itu jawab begini, kalau Khairi Jamaluddin masuk DAP, sebab Khairi Jamaluddin adalah calon Perdana Menteri untuk DAP. Wow, jadi Khairi Jamaluddin, saya fikir dia terbaik bersama dengan DAP sebab dia boleh jadi Perdana Menteri. Dia jadi Perdana Menteri yang dinanti-nantikan selama ini oleh seluruh rakyat Malaysia untuk melihat orang muda, pemikiran baru, tidak pemikiran sempit, tidak pemikiran masih terpengaruh dengan orang-orang lama, tidak terpengaruh dengan pemimpin-pemimpin bekas Perdana Menteri yang lalu. Ada pikiran baru untuk memimpin negara Malaysia. Saya pikir Khairi Jamaluddin bagus. Dulu dia pernah dicalonkan, diberikan jolokan the next PM of Malaysia. Dan Khairi Jamaluddin memang penuh dengan pengalaman, ada karisma, bercakap bagus, pengetahuan bagus, cara penyelesaian masalah pun okey. Cuma memanglah ramailah orang tidak suka. Macam mana bagus pun kita, kalau orang tidak suka, tidak juga. Okey, jadi apa pendapat anda? Sila tinggalkan komen sama ada Khairi Jamaluddin perlu sebenarnya masuk parti mana. Anda boleh komen, sila tinggalkan komen. Pada hemat saya itulah, Khairi Jamaluddin patut masuk DAP atau PKR. Okey, parti yang lain bukan tak boleh tapi tak sesuai. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cinta Malaysia aku, kita jaga kita. Bye.